Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pun sampai ke muka surat 281 daripada kitab kita, dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita dalam bab seterusnya, di mana kita sedang bincangkan mengenai bab zakat. Adakah kita perlu membayar zakat di dalam beberapa perkara-perkara yang akan kita kupaskan insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita meneruskan perbincangan mengenai bab seterusnya, yakni di dalam perkara kelima, yakni zakat mahar perkahwinan. Adakah mahar perkahwinan perlu dizakatkan? Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita bincangkan secara ringkas. Di dalam perkahwinan itu ada rukun-rukun nikah, dan telah kita kupaskan bersama beberapa perkara, yakni antara rukun nikah itu adalah 5 perkara. Apakah rukun nikah? Rukun nikah, pernikahan itu hanya dikatakan sah kalau sekiranya adanya wali, adanya pengantin lelaki, adanya pengantin perempuan, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab qabul. Maka berlakulah pernikahan. Bagaimanakah dengan mas kahwin ataupun mahar? Sesungguhnya mahar itu bukan salah satu rukun. Jadi mahar itu ianya dikatakan sebagai wajib diberikan seorang lelaki kepada isterinya, wajib diberikan mahar. Akan tetapi sekiranya mahar itu tidak diberikan, mahar belum diserahkan. Persoalannya, mahar yang belum diserahkan itu adakah sah pernikahan? Jawapannya sah pernikahan kerana mahar bukan rukun nikah. Persoalan seterusnya, kalau mahar belum diberikan tetapi telah dijanjikan. Apakah mahar? Mahar itu mas kahwin. Apakah jenis mas kahwin? Terpulang kepada seseorang yang bernikah, sama ada dia nak berikan mas kahwinnya sebentuk cincin berlian, hendak berikan wang dan sebagainya, silakan. Cuma kat Singapura ni kesian, mas kahwin itu $100. Saya rasa sangat tak wajar. Mas kahwin $100, nilai seorang perempuan $100, taklah. Tetapi Singapura dia mengamalkan demikian kerana kita letakkan harga hantaran begitu tinggi. Hantaran $10,000, $20,000, mas kahwin $100. Sedangkan mas kahwin yang wajib, hantaran tak wajib. Hantaran
tak wajib, hanya digalakkan sebagai hadiah menghadiahi. Jadi mas kahwin itu kalau mereka-mereka nak menikah, seringkali saya sarankan belilah mas kahwin sebentuk cincin. Katakan, dia dapat kenangan, cincin. $100, besok dia pergi makan McDonald, makan seafood, habis dah $100. Contohlah. Kecuali $100 yang bijak tu dapat $100, lalu dia simpan, dia frame. Simpan $100. Ini mahar saya. Siapa masih simpan duit maharnya? Dah tak simpan dah. Tapi kalau siapa yang maharnya cincin masih ada kenangan. Dah tak muat pun tapi ada kenangan cincin yang tadi. Baik. Perbincangan kita adalah mahar. Kalau sekiranya seseorang itu menjanjikan mahar $100, diberikan $100. Kalau dia berikan cincin, diberikan cincin. Ada orang maharnya adalah $10,000. Persoalan, kalau maharnya $10,000 tetapi dia tak bayar tunai, dia bayar hutang, boleh tak? Suara berdengung ni dia. Ya. Baik. Kalau sekiranya hutang boleh ke tidak? Seperti mana kita kupaskan, boleh kerana mahar itu bukan rukun. Baiklah katakan $10,000 hutang. Apabila mahar itu $10,000 hutang, suami belum jelaskan, anak dah 2, hutang mahar belum bayar. Boleh tak? Sah tak nikah? Sah. Cuma mahar tu persoalannya, abang hutang saya $10,000. Betul. $10,000 ni dah cukup nisab ke belum? Dah cukup nisab. Nisab zakat 85 gram. 85 gram lebih kurang katakan $6,000 Singapura. RM18,000, $6,000 katakan. Kalau $6,000 mahar, nisab, hutang mahar adalah $10,000, dah cukup nisab. Dah cukup haul belum? Dah anak 2 dah cukup haul. Memandangkan dah cukup haul, setahun haulnya. Masalah, nak kena zakat atau tak zakat? Ini persoalannya. Sebab tu ada perbincangan zakat mahar perkahwinan. Jadi zakat mahar perkahwinan ni kena zakat ke? Tak pernah dengar pula mas kahwin kena zakat. Masalahnya, konteksnya, perbincangannya adalah 2. Pertama, kalau suami berikan $10,000 cash, si isteri simpan $10,000, tak nak belanja, ni harga, ni mahar, ni mas kahwin. Selepas tahun, cukup nisab, cukup haul, kena zakat ke tidak? Itu senario pertama. Senario kedua, suami hutang. Suami hutang mahar tadi $10,000. Suami belum jelaskan. Cukup nisab, cukup haul, kena zakat tak? Sedangkan isteri belum terima mahar tadi. Kalau nak kena zakat, isteri kena bayar atau suami kena bayar? Saya nak tanya macam mana para jemaah. Senario pertama, isteri dapat $10,000, isteri simpan. Isteri simpan letak bawah katil lah, berkat mahar tadi kan. Setiap hari tidur atas $10,000. Kena bayar zakat ke tidak? Kena tak? Kenapa kena? Baik, senario kedua, suami berkahwin, mahar $10,000 hutang. Isteri setuju, no problem, hutang. Anak dah 2, mahar belum bayar. Sah tak nikah? Sah. Persoalan, kena bayar zakat ke tidak? Kena tak? Kenapa tak kena? Duit tak kena, duit tak ada kat tangan kita. Setuju? Kena bayar zakat ke tak bayar zakat? Duit tak ada kat tangan kita. Itu duit pada tangan siapa? Nak kata duit tangan suami pun, suami tengok akaun bank 2,000. Duit tangan suami pun tak ada. Tapi hutang. Siapa hutang siapa? Suami hutang pada isteri. Duit tu siapa punya? Isteri punya. Dulu kita dah belajar, katakan kita ada duit,
kita pinjamkan kepada Pak Leman. Pak Leman hutang $10,000. Selagi mana Pak Leman belum bayar hutang, kita kena zakat ke tidak? Belum tahu Pak Leman nak bayar. Ini yang kita tengok musir atau muksir. Pak Leman ni orang kaya ke? Agak-agak Pak Leman ni burn ke? Tapi besar kemungkinan Pak Leman ni orang memang dia bisnes, ada duit, cuma duit dia tengah rolling. Dia punya bayaran duit belum cair lah istilahnya. Belum masuk duit. Kena bayar zakat. Garanti kita akan dapatkan. Sekarang suami hutang ni. Agak-agak kalau suami hutang, probabilities suami bayar tu berapa persen? Belum kahwin, suami bayar probability 90% insya-Allah suami bayar. Kalau dah ada 2 orang anak, suami belum bayar, agaknya dah drop. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malu suami gitu. Kalau kahwin jangan hutang. Baik hantaran ke, baik mas kahwin ke, jangan hutang. Kerana perkahwinan tak orang tak kita lah. Pasti kadang-kadang ada berselisih. Dan kenal, kita tahu orang perempuan. Setiap kali berkahwin, kalau setiap kali bergaduh, selagi mana hutang belum dijelaskan, itu juga topik dia akan naik. Abang pun, anak dah 2 hutang belum bayar bang. Suara ni akan bermain sepanjang kali bergaduh, itu juga dia modal dia akan naik. Betul tak? Ni kalau kita kenal orang perempuan lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, persoalannya adalah kena bayar hutang ke tidak. Senario pertama, apabila kita bincangkan mengenai seorang wanita dapat mas kahwin tadi tak dibelanjakan, lalu disimpan, maka jadilah mas kahwin itu salah satu daripada hartanya. Harta simpanan dia, tak kira lah duit dia dalam bank, tak kira lah duit tu duit gaji dia ke, duit bonus ke, duit hadiah ke, duit wasiat orang kasih, apa sekalipun, itu duit dia, termasuk duit mas kahwin dia. Dia nak belanja, tak nak belanja, terpulang kepada dirinya, nescaya dia kena bayar zakat. Kalau dah cukup nisab, cukup haul. Kalau sekiranya suami pula hutang, selagi mana suami tak bayar, berdosa. Sebab seperti mana kita bincangkan, mas kahwin, mahar, dia tu bukan salah satu rukun. Dia tu bukan salah satu rukun pernikahan. Akan tetapi dia tu satu wajib. Wajib suami berikan mahar yang telah dijanjikan kepada isterinya. Apa yang telah dijanjikan, sama ada $10,000 atau cincin belian, atau anting-anting, atau iPhone, atau $100, maka wajib diberikan. Maka dari itu, kalau suami tak bayar, berdosa suami. Kecuali isteri dengan rela halalkan. Mas kahwin pun nak kena halalkan. Ya Allah. Contohlah. Kalau dah tahu tak mampu, tak payah letak mas kahwin $10,000. Sebab tu kat Singapura ini, kesian suami-suami, letaklah $100. Ya? Kalau dulu zaman 21 ketika dulu, dengan mas kahwin $20.50. $22, 5%. Ada 5% dia lagi. Hasbunallah. Baik, alhamdulillah. Bila $100 nak naik, nilai seorang wanita, nilai seorang isteri $100, ya Allah. Baik, itu perbincangan lain. Jadi maksud perbincangan kita adalah mengenai seseorang yang berhutang, mas kahwinnya tadi bagaimana hukumnya. Muka surat 281 daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah. Beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahawasanya mahar perkahwinan untuk seseorang perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika setelah diterimanya kerana dia merupakan pengganti dari sesuatu yang tidak berbentuk harta. Sehingga dengan demikian dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum diterima.
Sama halnya dengan hutang piutang, tebusan dari hamba mukatab yang hendak memerdekakan dirinya. Apabila mahar perkahwinan tersebut diterima, maka disyaratkan cukup sampai satu nisab dan berlangsung selama 1 tahun. Melainkan jika selain mahar tersebut terdapat harta lain yang senisab. Oleh itu, jika mahar yang diterimanya itu berjumlah sedikit, maka hendaklah digabungkan dengan harta tadi dan kemudian dikeluarkan zakatnya menurut hitungan yang mencukupi setahun mengikut Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah katakan selagi mana hutang tak perlu bayar zakat, kalau dah terima tengok berapa nisab, berapa haul. Kalau mas kahwin Singapura $100, tak perlu fikir pasal nak kena bayar zakat atau tidak, tak termasuk dalam perbincangan di sini. Akan tetapi ada sebahagian golongan orang bernikah dengan mahar yang lebih tinggi. Seperti mana saya katakan, kalau di antara kita yang nak bernikah atau anak-anak kita nak bernikah atau kawan-kawan nak bernikah, saya galakkan belilah cincin, belilah sesuatu yang buat kenangan. Kasih $100 tak perasan pun habis duit. Betul kan? Kecuali siapa di antara kita yang masih simpan mas kahwinnya $20.50. Ada lagi simpan? Dah tak ada simpan. Kalau masih lagi simpan, alhamdulillah. $20.50 tu sama ada duit orkid atau duit yang pertama tangan bersalaman, contoh. Simpanlah kenangan, ada sentimental value. Saya sangkakan orang perempuan aja ada sentimental value, ada touching, tak simpan pun, habis dah belanja dah. Dulu kahwin $20.50, mana pergi, besok balik, besok pergi pasar beli kangkung, habis $20.50. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i pula berpendapat, seorang perempuan tetap wajib mengeluarkan zakat mahar perkahwinan, zakat mas kahwinnya tadi. Jika dengan syaratlah, jika mahar tersebut sudah cukup setahun dan dia mesti mengeluarkan zakat dari keseluruhan hartanya pada akhir tahun, walaupun dia belum lagi hidup bersama suaminya, tanpa membezakan sama ada mahar perkahwinan tersebut mungkin gugur keseluruhannya dari kepemilikan disebabkan fasakh, murtad atau sebab-sebab yang lain, atau gugur separuh dari perkahwinan disebabkan perceraian. Jadi dalam mazhab Syafi'i katakan, kalau sekiranya seseorang itu terima mahar, maka mahar itu wajib dizakatkan. Dengan syarat seperti mana yang telah kita maklumi. Syaratnya mesti cukup nisab, cukup haul. Nisab 85 gram atau lebih kurang $6,000. Lebih daripada itu bayar zakat. Cukup haul, dah simpan setahun. Cuma penulis mengatakan dalam mazhab Syafi'i ini, walaupun ada kemungkinan maharnya tadi dikembalikan ataupun maharnya tadi digugurkan atau maharnya tadi dikembalikan setengah. Jadi bila mahar boleh dikembalikan setengah? Ini dalam bab munakahat lah. Nanti kita akan belajar dalam bab munakahat. Seorang wanita, seorang lelaki kalau dah berkahwin dengan perempuan, sebaiknya jangan minta balik maharnya tadi. Maharnya tadi itu biar hak perempuan. Macam mana boleh minta balik? Dia boleh minta balik maharnya tadi sekiranya katakan berlaku perceraian sebelum bersatu. Kalau berlaku perceraian sebelum bersatu, nescaya suami boleh minta balik maharnya tadi. Setengah. Kalau belum satu, berceraian, berlaku perceraian sebelum bersatu. Mereka bernikah, baiklah, suami tempat luar negara, Tokyo, isteri tempat Singapura, kita kahwinkan. Mereka kahwinnya, alhamdulillah, bernikah. Sama ada pakai Zoom atau nikah. Lepas nikah ingat balik, terus kena COVID pula. Tahan 2 tahun kat sana, tak balik-balik. Lepas 2 tahun perasaan dah habis, dah hilang dah. Bang, dah tak ada perasaan, dah tak ada kasih sayang. Suami mungkin lelaki dapat jumpa perempuan lain, perempuan dapat jumpa suami lelaki lain. Kita berkahwin tetapi alam maya saja, tak jumpa langsung. Bercerai sudah. Bercerai. Belum bersatu.
Suami boleh minta balik maharnya tadi separuh. Mahar berapa Singapura? $100. 50 kasih balik. Kasih $50. Jadi maksudnya kalau maharnya 10,000, kemungkinan dia akan kena kasih balik 5,000. Jadi maksud perbincangan di sini dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada kemungkinan sedemikian, kalau isteri dah terima $10,000 mahar, mereka belum bersatu, ada kemungkinan akan dikembalikan atau sebagainya, tetap kena bayar zakat. Ini perbincangan di sini. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawasanya mahar perkahwinan, yakni mas kahwin tadi, yang telah disepakati oleh kedua pihak merupakan hutang piutang kepada perempuan. Once dah bersepakat, ianya menjadi hutang. Seperti mana telah kita bincangkan tadi. Selagi mana belum bayar, ianya hutang lelaki suami kepada isterinya tadi. Jadi hukumnya menurut mazhab Hambali adalah sama seperti hutang piutang yang lain yang telah kita bincangkan. Jika mahar kahwin tersebut akan diserahkan kepada perempuan kaya, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah diterima, hendaklah dia mengeluarkan zakatnya pada waktu-waktu yang telah lewat sebelumnya. Jika mahar perkahwinan tadi akan diserahkan kepada orang miskin, maka pendapat yang lebih kuat menurut Al-Khairi adalah wajib dikeluarkan zakatnya tanpa membezakan sebelum atau sesudah menjalani kehidupan bersama suami isteri, selepas atau sebelum bersatu. Jika separuh mahar kahwin gugur daripada kepemilikan disebabkan perempuan tersebut diceraikan sebelum jima dan dia masih wajib menerima separuhnya lagi, maka diwajibkan keluarkan zakat yang diterima saja dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada mahar kahwin yang tidak diterima. Begitu juga jika seluruh mahar kahwin gugur dan disebabkan pemilikan sebelum diterima, disebabkan akad nikah fasakh kerana kesalahan daripada pihak dirinya sendiri dan sebagainya. Ini contoh. Jadi dalam mazhab Hambali ada dipertikaikanlah. Jadi secara umum dia tu adalah hutang. Jadi memandangkan hutang, maka wajib itu telah menjadi milik si isteri, maka menjadi milik isteri, maka diwajibkan bayar zakat apabila telah cukup nisab dan telah cukup haul. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita telah mengetahui apabila orang kata tentang mahar perkahwinan akan bayar zakat ke tidak, perbincangannya adalah kalau mahar itu telah cukup nisab dan cukup haul. Ustaz, suami saya berikan mahar berbentuk cincin, nak kena zakat ke tidak? Perbincangannya seperti mana telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu mengenai harta-harta kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan di sini sebelum kita pindah kepada bab seterusnya? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan tentang zakat mahar perkahwinan itu, yakni mahar perkahwinan, ianya itu bukan rukun, tetapi ianya itu adalah satu kewajipan. Apakah rukun nikah? Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan. Rukun nikah 5. Pertama, wali. Mana-mana perempuan kalau nak bernikah perlu ada wali. Minggu lalu telah kita bincangkan bahawasanya mana-mana perempuan kahwin lari, kahwin kat Golok, kahwin kat Tanjung Pinang, kat Batam dan sebagainya, besar kemungkinan 99.9% perkahwinan mereka tidak sah kalau tanpa izin wali. Perkahwinan mereka tidak sah kalau naib kadi kat sana main terima mereka tanpa buat usul periksa. Kerana seperti mana telah kita bincangkan minggu yang lalu, kemungkinan perempuan ini isteri orang, nak kena buat penyelidikan. Tak boleh kata, oh awak musafir kita terus kahwinkan. Tak boleh. Kalau dia itu isteri orang, perkahwinan tidak sah. Jadi kena bersikap bertanggungjawab. Lelaki ini mungkin dah ada 4 isteri. Tak boleh. Islam hanya membenarkan maksimum 4 orang isteri dengan syarat-syaratnya. Jadi itu menunjukkan bahawasanya tidak semestinya orang yang bermusafir boleh berkahwin di luar negara. Minggu lalu telah kita bincangkan. Rukun nikah 5.
Selain daripada wali, perlu ada pengantin lelaki, perlu ada pengantin perempuan. Maka pernikahan dalam Islam hanyalah lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itu bukan perkahwinan, itu berkawan. Berkawan boleh, tapi tidak boleh berkahwin. Telah kita bincangkan juga, Ustaz, ada sebahagian negara membenarkan, menghalalkan berkahwin lelaki dengan lelaki, berkahwin perempuan dengan perempuan. Ada negara menghalalkan, tidak menjadi satu perkara yang menghairankan, kerana sebahagian negara mereka tidak ikut hukum syariat, mereka tidak memperdulikan hukum syariat. Sebahagian negara arak yang Allah Ta'ala haramkan, mereka menghalalkan arak. Telah kita bincangkan. Jadi apabila negara menghalalkan arak, bukan berarti rakyatnya yang beragama Islam boleh minum arak. Ya, jadi negara memberi lesen arak bukan berarti halal bagi orang Islam. Ianya tetap haram. Negara membenarkan, menghalalkan perjudian. Itu bukan menunjukkan orang Islam boleh berjudi dalam negara itu. Ini hukum negara berbeza dengan hukum syariat. Maka begitu juga sebagian negara yang atas sebab-sebab tertentu, begitu dalam keadaan jahil atau sebagainya, menghalalkan perkahwinan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, bukan menunjukkan ianya halal. Ianya tetap haram, bahkan perkara-perkara yang dilaknat dalam agama. Rukun nikah 5. Wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kemudian saksi. Kena 2 orang saksi minimum. Kenapa perlu 2 orang saksi? Kerana pada suatu ketika, katakan ada orang tu nikahlah. Satu orang tu dia bernikah, lalu dah ada anak. Kemudian selepas bernikah, ada orang mempertikaikan. Mereka ni kahwin ke tak kahwin? Ya kahwin. Siapa ada nampak dia kahwin? Dia nikah? Tak ada orang nampak. Jadi, ya saya nikah. Ini kata-kata awak mengaku pasal awak pengantinnya, awak ada vested interest. Tetapi kita perlu saksi. Siapa yang boleh menyaksikan, boleh bersumpah bahawasanya dia nampak mereka berdua ni nikah? Kalau tidak, kita katakan anak ini anak luar nikah. Siapa berani bersumpah? Ini penting. Sebab itu perlu ada minimum 2 orang saksi yang menyaksikan. Kalau 2 orang itu dah ada anak, sebenarnya mereka tak nikah, nak cari saksi. Nak cari saksi macam mana? Panggil Osman dengan Bakar yang tinggal kat belakang rumah. Mana dia nak? Kita bayar dia lah. Bayar dia. Supaya dia kata dia saksikan kita. Bayar berapa? Kasih dia seorang $10,000. Apa dia tak nak? $10,000. Jadi Bakar dengan siapa tadi? Si 2 orang ni, Osman dengan Bakar ni, dia kata, okey baik, awak kasih seorang $10,000, kita pergi mahkamah, kita katakan, saya saksi, awak nikah. Duit masuk. Boleh ke tidak? Itu hanya berlaku ke atas seseorang yang tidak beriman. Ataupun seseorang yang tidak takut Allah, tidak takut hukum. Jadi boleh berlaku sedemikian, di mana orang tu boleh berjual, boleh bercakap bohong. Sebab itu, dalam Islam, saksi mestilah saksi yang adil. Penting. Apa maksud saksi yang adil? Adil ni, dia adil kepada diri dia, adil kepada orang lain, maksudnya dia bertakwa. Saksi yang bertakwa, yang adil, dia tidak boleh dijual beli. Saya nampak, wallahi. Saya tak nampak, wallahi. Jadi penting saksi yang adil. Sebab itu seringkali kita katakan, nak kena cari saksi yang adil. Kalau saksi itu, dia ini orang yang mudah ambil rasuah, tak boleh jadi saksi. Berarti dia boleh dijual beli, tak berguna. Kalau saksi itu, ada sebagian ulama mengatakan adil itu berarti perlu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Mesti orang yang solat, orang yang puasa, orang yang mengerjakan surah Allah. Itu yang dikatakan adil. Jadi dia takut pada Allah. Kalau dia tak solat, dia tak puasa, dia tak kisah, tak boleh jadi saksi.
Ini contoh. Sebab itu dalam pernikahan tu kita katakan nak cari saksi yang adil. Itu satu nokta. Nokta yang kedua pula adalah apabila kita katakan saksi itu tujuannya apa? Sekiranya adanya perselisihan dan sebagainya, ada orang yang akurlah. Saya nampak, saya menyaksikan pernikahan. Jadi apabila kita faham definisi saksi, ini semua perbincangan dalam bab munakahat lah. Tapi memandangkan kita bincangkan dalam bab zakat mahar, kita masuk sikit tentang pernikahan. Sebab nak tunggu bab munakahat, tak tahu macam mana kelas kita sampai ke sana ke tidak. Baik, apabila kita katakan saksi itu tujuannya apa? Kerana dia akur, dia saksi berlakunya pernikahan. Maka dengan demikian, hakikatnya apabila berlaku sesuatu pernikahan hari ini, siapa yang saksi sebenarnya? Semua yang hadir dalam majlis itu sebenarnya mereka itu saksi. Cuma untuk record purposes, formality, ROMM nak minta 2 nama. Okey, kita kasih nama pakciknya, nak letak nama sini. Silakan. Tetapi realitinya semua yang nampak mereka itu saksi. Adakah saksi mesti satu bahagian lelaki, satu dari bahagian perempuan? Tak semestinya. Adakah saksi mesti daripada saudara mara, abang, adik? Tak semestinya. Siapa pun boleh jadi saksi. Ustaz, ketika nikah dulu, yang jadi saksi saya tu pakcik saya. Dia tak solat, Ustaz. Dia minum arak. Jadi saya tak tahu pernikahan saya ni sah ke tidak. Tak perlu bimbang, pernikahan awak sah. Kenapa? Yang hadir majlis tu bukan pakcik awak saja. Semua ada keliling, kawan-kawan awak semua ada. Maka mereka tu semua saksi. Walaupun saksi rasmi, ni saksi rasmi tulis nama, dia tak solat, dia tak puasa, tetapi yang sebelah dia, yang kawan dia, yang cameraman itu pun saksi. Ada yang orang bertakwa, alhamdulillah. Jadi kadang-kala kita nak jaga hati, anak saudara nak berkahwin, pakcik yang sulung mati-mati nak letak nama dia saksi, tapi dia ni drug addict pula. Kita pula nak jaga hati, contohlah. Nak kata tak, dia bukan orang adil, tak boleh pula. Tak perlu bimbang. Nak jaga hati, silakan letak. Pastikan ramai-ramaikan orang-orang yang baik-baik menyaksikan. Contoh. Jadi itulah penting untuk kita memahami saksi tadi. Kemudian yang terakhir apa? Ijab qabul. Ijab qabul. Apa maksud ijab qabul? Telah berlakunya ijab dan qabul. Satu ijab dan qabul ini satu offer, satu terima. Dalam jual beli ada ijab dan qabul. Satu offer nak jual, satu terima nak beli. Ini contoh, ijab dan qabul. Jadi satu offer, yang offernya adalah wali. Wali kepada perempuan tadi. Aku nikahkan dikau dengan anak kandungku. Betul kan? Fulana binti Fulan. Dengan mas kahwin sebentuk cincin emas. Dia offer. Kemudian pengantin lelaki terima. Aku terima nikahnya. Fulana binti Fulan. Dengan mas kahwin sebentuk cincin emas. Alhamdulillah. Satu offer, satu terima. Cuma dalam masalah ijab dan qabul juga, kadang-kala ramai di antara kita termasuk yang saksi-saksinya jahil. Jadi ijab dan qabul satu offer, aku terima nikahnya, Fulana, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku, dengan mas kahwin sebentuk cincin emas. Sebenarnya untuk pengantin lelaki, dia cuma cakap, aku terima. Telah ada ijab kabul. Telah ada ijab kabul. Aku terima. Full stop. Tetapi masyarakat kita ni kadang-kadang nak menyusahkan umat. Dia memang suka menyusahkan umat. Jadi pengantin lelaki kena testing. Kena baca. Aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kahwin sebentuk cincin emas, seanting gelang, banyak-banyak lagi lah. Ini semua yang memberat-beratkan. Jadi kadang-kala saksi pula pun tak berilmu. Oh, saya rasa awak gagap sikit. Tak boleh.
Seperti mana saya pernah contohkan, ketika pernikahan ada lelaki ni baik, dia kata-kata bapa pengantin perempuan, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku, sekian-sekian. Dia tak jawab aku, dia cakap, saya terima nikahnya. Lembutlah, berbahasa depan bapa mertua. Saksi ni bodoh, tak boleh, tak sah. Wali cakap aku, kau cakap saya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh berlaku perkara-perkara sedemikian. Pasal tak berilmu. Kadang-kadang pengantin lelaki itu sampai 3 kali dah tergagap-gagap. Pergi toilet, ambil uduk dulu, masuk balik. Pasal panjang sangat, teragak-agak. Tok Kadi pun silap. Kalau dah tahu macam gitu, beritahu pengantin lelaki, Tok Kadi nak sebut panjang-panjang, bapa mertua dia, wali nak sebut panjang-panjang, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku yang pertama, sekian Fulana binti Fulan, dengan mas kahwin sebentuk cincin emas belian yang dibeli daripada kedai Mingsing, tingkat 2, tepi tangga Jociat Kompleks. Macam mana budak tu nak jawab? Budak main kat Orchard tak? Aku terima, full stop, sah. Kalau saksi kata tak sah, sah. Apa yang tak sahnya? Contoh. Awak nak cakap panjang-panjang, silakan. Panjang. Saya terima. Dah. Betul kan? Ini contoh. Jadi kadang-kadang masalahnya adalah mereka-mereka yang tidak memahami hukum, yang memberat-beratkan. Kesian pengantin lelaki kat situ dah berpeluh-peluh. Contoh. Baik, alhamdulillah, kita sambung perbincangan dalam bab munakahat, bab pernikahan. Hari ini kita masih bincangkan mengenai zakat mahar perkahwinan. Dan telah kita mengetahui mahar perkahwinan itu ianya bukan salah satu rukun perkahwinan, tetapi ianya menjadi satu kewajipan yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Dan dia boleh berbentuk hutang walau tak digalakkan. Kalau berbentuk hutang, apabila telah cukup nisab, cukup haul, maka pengantin perempuan tetap perlu membayar zakatnya. Kalau kecuali pengantin perempuan itu menghalalkan. Baik, perkara seterusnya, zakat rumah sewa. Ini dapat zakat rumah sewa apa cerita pula? Ustaz, rumah sewa pun kena bayar zakat ke? Mereka-mereka yang sewakan rumah kena bayar zakat. Macam mana saya sewa bilik saja Ustaz? Mereka-mereka yang sewa bilik kena bayar zakat. Saya ada kereta, sekali-sekala saya sewakan kereta saya tak pakai. Kena bayar zakat ke? Kena bayar zakat. Saya jual baju Ustaz. Kadang-kadang kawan saya, dia nak pakai baju, nak hadiri majlis perkahwinan, saya sewakan daripada simpan kat dalam lemari. Kena bayar zakat tak? Kena bayar zakat dengan syarat-syaratnya. Baik. Kalau kena bayar zakat, saya nak kena bayar zakat nilai baju saya tu atau macam mana? Kalau nak kira nilai, saya sewakan bilik, nilai bilik itu macam mana? Apatah lagi rumah saya rumah kondo. Rumah beli $1 million. Sewa 1 bulan 2,000. 2,500, 3,000. Jadi macam mana bayar zakat? Baik. Jadi kita jangan terkeliru mengenai zakat perniagaan. Zakat perniagaan ada cara-caranya, pun ada perbezaan di antara jenis-jenis perniagaan. Jenis-jenis perniagaan yang dikatakan wajib seorang tu bayar zakat, asal zakat perniagaan asalnya, kalau seseorang itu ada kedai, untuk meniaga dia terpaksa beli barang. Maka dia beli barang, letak kat kedainya. Kemudian dia jual. Ini asal zakat perniagaan yang kita kena faham. Pasal kita dah masuk zakat sewa rumah, termasuk zakat perniagaan selepas ini, dan kita nak kena memahami apa konteksnya. Jadi zakat perniagaan asalnya, kita orang nak berniaga, kita beli barang, harga sedikit, cost price, kemudian kita simpan, kemudian kita jual.
Apa juga perniagaan, kita nak beli beg, banyak-banyak kita pergi luar negara, beli beg 1 kontainer. Ini kita punya cost price. Lepas tu kita jual. Atau kita buka kedai. Kita buka kedai baju ke kedai supermarket. Kita beli barang. Semua harta barang kita punya. Lepas tu kita jual. Ini asal perniagaan suatu masa dahulu. Maka apabila cukup setahun, kita nak kena bayar zakat perniagaan. Kita nak kena buat stock taking. Berapa balance semua barang. Kenapa kita kena buat stock taking? Kerana barang itu asalnya kita punya. Sama ada kita punya tu berbentuk wang ringgit simpan dalam bank, atau wang ringgit tu telah kita beli, modalkan, kita beli barang-barang ini untuk kita perniagakan. Sebab itu barang-barang tersebut yang belum terjual, dia tu aset kita. Memandangkan aset kita, nescaya kita kena bayar zakat kerana itu adalah harta kita. Baik. Jadi itu asal zakat perniagaan. Tetapi perniagaan sekarang berbeza. Kalau suatu masa dahulu, seperti mana saya katakan, kita terpaksa beli barang, letak di dalam kedai kita untuk jual, atau kita beli barang kemudian kita perlu modalkan untuk kita jual. Tetapi sekarang kalau kita buka kedai supermarket, kadang-kala kita tak perlu beli barang, tetapi semua kredit. Kredit 30 hari, kredit 60 hari. Adakah barang-barang di dalam semua barang kita? Tak, ni bukan barang kita, hakikatnya semua hutang. Semua hutang yang kita perlu bayarkan kepada orang yang beri barang-barang tersebut. Bagaimana zakatnya? Orang yang supply itu, ini dah jadi zakat hutang. Supplier, dia supply kepada kedai A, kedai B, kedai C. Duit dia dah dapat belum? Belum dapat. Untuk supplier, dia supplykan kedai-kedai ini, tapi itu dikira hutang, masuk dalam zakat hutang. Yang kita ni tuan punya kedai, kita barang-barang yang kat kedai kita ni bukan kita punya hakikatnya, orang punya. Kita jual apa juga barang, supplier supply dia letak kat sini, dia supply dia letak kat sini dan sebagainya. Jadi orang punya. Kita hanya mengambil upah, inverted commas, daripada jualan tersebut. Berbeza dengan orang yang beli kemudian dia modalkan barangnya tu dia punya. Jadi perkara-perkara ini berbeza, suasana berbeza, hukum berbeza. Kadang-kadang hukum zakat perniagaan sekarang pun berbeza. Itu orang yang ada kedai jual barang. Hari ini orang berniaga berbagai-bagai jenis perniagaan. Ada orang berniaga, akan tetapi perniagaannya dia offer untuk bersihkan rumah. Aku jadi entrepreneur, ataupun apa namanya, yang sole proprietor ke, ataupun kita bisnes sendiri. Jadi dia ada kemahiran buat paip. Dia buat berniaga, buka kedai sendiri, maka dia beri servis paip. Macam nak kira zakat? Nak kira besi paip ke? Nak kira apa? Jadi semua keadaan berbeza, bentuk perniagaan yang berbeza, cara kira zakat perniagaan berbeza. Kalau servis-servis sektor yang kita katakan kemahiran dia berniaga, tetapi dengan repair pipe atau repair elektrik atau apa juga jenis perniagaan, hantar barang atau Grab, dia berniaga. Pasal I am my own boss. Okay? Jadi dia berniaga, dia hantar barang, dapat gaji, dapat modal, aku kerja lebih, dapat duit lebih, dapat kurang, ataupun dia dapat share atau sebagainya. Jadi jenis-jenis perniagaan ini hakikatnya walaupun dia tu berniaga, hakikatnya zakatnya dikira mengikut perkiraan zakat harta. Dia repair sana, repair sini, repair. Bulan Januari dapat sekian duit. Bulan Februari dapat sekian duit. Sampai cukup tahun,
cukup nisab ke cukup haul. Ini kira macam duit dia, harta dia. Walaupun kita katakan perniagaan, itu dalam masuk bab zakat harta. Dia berniaga, tadi saya katakan repair pipe, repair elektrik, berapa duit dia dapat? Cukup tahun, zakat harta. Maka begitu juga kalau seseorang itu sewakan rumahnya, sewakan biliknya, sewakan keretanya, sewakan bajunya, sewakan apa juga, maka yang dizakatkan adalah duit sewanya tadi. Tak kiralah dia nak sewa rumah ke, sewa bilik ke, sewa apa sekalipun, kemudian dapat duit. Contoh, dia sewa bilik, 1 bulan $500. 1 tahun $6,000. Duit $6,000. Tapi 1 bulan $600, $500 tu setiap bulan dia dapat, aku tak kerja, dapat duit sewa, orang sewa bilik aku, alhamdulillah dia bayar untuk gunakan duit air lampu, dia beli makan dan sebagainya. Setiap bulan daripada 500 disimpan $50. 1 tahun kalau 500 kali 12 $6,000. Tetapi dia tak ada $6,000, dia cuma ada 1 bulan dia simpan $50. 50 kali 12 $600. Cukup nisab, cukup haul? Tak cukup nisab. Tak wajib bayar zakat. Satu lagi senario, seseorang itu sewa rumah. Dia ada kondo. Dia sewa 1 bulan $5,000. 1 bulan $5,000. Duit sewa ni nak kena bayar zakat ke tidak? Kita lihat. Cukup nisab, cukup haul. $5,000 1 bulan. 1 tahun $60,000. Subhanallah. Besar. $60,000. Cukup nisab. $60,000 ni cukup haul ke tidak? Kalau $60,000 ni pukal-pukal disimpan dalam bank, bayar zakat. Tapi $60,000 setiap bulan dapat $5,000, dia buat belanja makan itu, dia buat bayar ini, dia buat bayar hutang, bayar installment. Yang dia simpan hanyalah $1,000. $1,000. Kalau dia simpan $1,000, selepas start 1 tahun, cukup haul setahun. 1 tahun dia dapat simpan berapa? $12,000. Dia punya income 1 bulan $5,000, 1 tahun $60,000. Tetapi $60,000 tadi dia belanja, dia hanya simpan dalam bank, end of the year cuma ada $12,000 pasal 1 bulan $1,000 dia simpan. Nescaya dalam hal sedemikian wajib bayar zakat. Cukup nisab, cukup haul, tetapi zakatnya adalah berapa? Berapa ribu? Yang kes ini, orang tu kena bayar zakat berapa? 2.5% out of 12,000 atau out of 60,000? 12,000. Salah. 15,000. Mana lagi 3,000? Dalam poket dia $3,000. Okey. Jadi $12,000  1 bulan disimpan 10,000. Tetapi harta dia bukan hanya poket bank ini. Ini bank daripada rental. Kalau dia ada 5,000 dalam OCBC Bank, kalau dia ada lagi, dia kena kumpulkan semua. Kerana apa? Dia dikira sebagai zakat simpanan. Walaupun dia sewa bilik, walaupun seolah-olah macam perniagaan, walaupun dia sewa bilik, sewa rumah atau sebagainya. Dan ini termasuklah orang-orang abang-abang Grab kita atau sebagainya yang buat bisnes sendiri, self-employed atau apa juga nama yang kita sebutkan, kira zakat. Nanti kita akan pergi mendalam insya-Allah. Baik, buat masa ini perbincangan kita adalah zakat rumah sewa. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahawasanya seseorang yang menyewakan rumah, ada perbezaan pendapat lah ya. Kita bincangkan.
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat seseorang yang menyewakan rumah tidak berhak menerima sewa dengan alasan hanya pada akad atau perjanjian. Namun dia berhak menerima sewa nantinya setelah habis waktu menyewa. Oleh yang demikian, sesiapa pun yang menyewakan rumah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat sewanya sebelum diterima pembayarannya. Berlangsung masa 1 tahun dan cukup 1 nisab. Apa maksud perenggan ini? Ada beberapa perkara. Maksud perenggan di sini adalah kalau sekiranya dia sewakan rumah, perbincang untuk mudahkan, kira 1 bulan 10,000 lah. Supaya masuk nisab, cukup nisab lah. 1 bulan 10,000 dia sewa. Dapat sewa. Persoalan, once dia dapat sewa tadi, nak kena bayar zakat ke tidak? Tak perlu bayar zakat. Bahkan sebelum itu, selalunya rumah sewa sekarang, orang sewa contoh 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Dia bayar sewa berapa hari bulan? 1 ke 30? Tak. Trend kebiasaan sekarang, awak nak masuk bayar sebulan. Betul kan? Dia nak sewa bilik, sewa rumah, awaknya sewa berapa? 1 bulan $10,000. Okey, baik. Januari nak start kan? Januari 1 masuk kan? Januari 1 awak nak masuk, sewa mana? Kita bayar sewa. Jadi persoalannya, aku dah dapat duit sewa ni, nak kena bayar zakat ke tidak? Tak perlu bayar sewa, tak perlu bayar zakat. Kerana asalnya, awak punya $10,000 ni, awak sepatutnya tak dapat hari pertama. Awak hanya memiliki $10,000 tu pada hari terakhir. Selepas berlangsung sewa 30 hari, baru awak memiliki $10,000. Hari pertama, ya awak ambil advance, tapi itu bukan milik awak. Kenapa? Katakan orang tu keluar setengah jalan, dia hanya sewa 5 hari. Ini perbincangan lah. Jadi asalnya, sewa seseorang itu hanya boleh terima duit sewa pada penghujung 30 hari bulan dan bukan pada 1 hari bulan. Ini asalnya. Jadi, tapi namun disebutkan juga, walau dia bayar pada penghujungnya tadi, dia hanya wajib zakat apabila telah cukup nisab, cukup haul atau perkara yang lain. Tak cukup nisab, tak cukup haul, belum wajib bayar zakat. Ustaz, saya terima duit sewa $10,000 besar sangat. Okeylah. $2,000 kebiasaan kita lah. Sewa bilik ke sewa $2,000. Saya terima saya terima duit sewa, orang tu bayar $2,000. Kemudian selepas 3 hari sewa, atas sebab-sebab tertentu, keluarga dia sakit, dia terpaksa balik negaranya. Atau lepas 3 hari, atas sebab-sebab tertentu, dia ditipu, dia kena buang kerja, kena hantar balik negeri dia. Persoalan, 3,000, saya dah dapat $2,000. Boleh tak saya simpan $2,000 tadi? Dia sewa kalau $2,000, 1 hari berapa? $3,000, senangkan cerita. Sewa 1 bulan $3,000, 1 hari 100. 1 hari 100, 2 hari 200, 3 hari 300. Tetapi dia dah bayar $3,000, dia tinggal 3 hari, dia kena hantar balik pulang pasal dia dianiaya. Ikut hukum asalnya, kalau orang itu sewa 3 hari, kita berhak terima bayaran 3 hari yang dia sewa. Ini ikut hukum asal. Pasal yang lagi 27 hari, dia tak sewa. Dia sewa hanya 3 hari. Ini ikut hukum asal. Jadi lagi 2,700, adakah halal bagi kita? Sebagian ulama katakan tak halal bagi kita kerana dia tak sewa rumah tersebut. Kita tak ambil faedah daripada sewa rumahnya tadi. Ini contoh. Akan tetapi kadang-kadang kita kena lihat kepada keadaan, kalau katakan orang itu berjanji, di mana janjinya sewa sebulan. Saya bukan sewa hari ya, saya bukan hotel. Saya kira sebulan.
Kalau sewa sebulan, ikut sebulan. Awak sign saja berarti sebulan. Awak duduk tak duduk, itu bukan urusan saya. Awak nak balik negeri ke, lepas tu datang, terpulang. Kontrak kita sebulan. Bergantung kepada akad. Kalau kita lakukan demikian, nescaya 3 hari dia nak balik, kita tetap berhak sebulan, dipersilakan. Cuma kalau kita ada sifat ihsan, kita lihatlah kepada keadaan, case by case basis. Kalau orang ni menipu, dia dah ambil 3 hari, kemudian dia jumpa rumah yang lain, dia sengaja nak pindah rumah yang lain, tak payah kasih balik, terpulang kepada kita, perjanjian sebulan. Tapi kalau orang ni betul-betul dianiaya atau sebab-sebab tertentu, bukan dia pilihan dia, ada orang meninggal atau sebagainya, silakan. Awak nak balik, awak gunakan rumah saya 3 hari, saya ambil sewa 3 hari. 27 hari awak tak gunakan, silakan ambil balik duit awak. Itu adalah lebih baik dan berdasarkan ihsan yang kita ada. Wallahu a'lam bishawab. Menurut mazhab Hambali, seseorang yang menyewakan berhak menerima bayaran sewa sejak berlangsungnya akad, yakni 1 hari bulan. Berlandaskan kenyataan ini, sesiapa yang menyewakan rumahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat sewaannya itu jika telah sampai 1 nisab dan telah berlangsung selama setahun. Sebab orang yang menyewakan boleh menggunakan bayaran sewa untuk bermacam-macam keperluan. Kemungkinan perjanjian sewa menyewa boleh dibatalkan pada bila-bila masa, tidaklah menjadi halangan diwajibkan membayar zakat sebagaimana halnya mahar kahwin sebelum suami menjima isterinya. Jadi maksud di sini dalam mazhab Hambali, kita dah terima duit sewa, kita boleh gunakan. Di Singapura kebiasaan kita gunakan bayaran sewa adalah sebulan. Di sebahagian negara menjadi satu kebiasaan kalau sewa perlu setahun. Ya, biasa. Kalau kat Timur Tengah katakan ketika saya di Madinah sewa rumah atau sebagainya pun bayar sewa setahun. Terus sewa setahun. Itu contoh. Kita ikut bulanan. Bayar setiap bulan, kita bayar bulan. Ada sebagian negara dia kira 1 bulan sekian banyak, bayar beginning of the contract, bayar setahun. Itu ada sebagian negara. Jadi apabila dah telah terima duit setahun, duit tu kalau dah cukup nisab, first day dia terima tak akan cukup nisab dan cukup haul lah. Tapi selepas 1 tahun kemudian dia akan dapat duit sekali lagi. Itu yang kita lihat, cukup nisab dan cukup haul. Jika bayaran sewa telah diterima, maka hendaklah pemilik rumah segera mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, setelah cukup haul dan nisab. Sebaliknya, jika pembayaran sewa dilakukan secara berhutang, maka hukumnya sama seperti hutang-hutang yang lain, mengikut kepada cepat atau lambatnya pembayaran sewa. Dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi, dinyatakan bahawasanya seorang yang menyewakan rumah atau barangan yang lain dengan sewa tunai dan dia pun menerima bayaran tersebut, maka para ulama bersepakat orang itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya apabila telah cukup nisab dan haul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita yang sewa rumah tu, sewa bilik atau sebagainya, duit sewa kita dikira sebagai duit harta kita, duit simpanan. Jadi kita nak bayar zakat berdasarkan duit simpanan kita yang lain dan sebagainya. Boleh kita mengiringnya sekaligus. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung perbincangan dalam zakat perniagaan. Bagaimana bayar zakat perniagaan, zakat stok yang kita ada, ataupun Bitcoin atau sebagainya akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.